بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Pertamanya, tuan-tuan puan-puan, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, dengan taufik daripadanya Allah memberikan pada kita kesempatan, kelapangan. Allah dorong kita untuk terus melazimi solat berjemaah, majlis-majlis ilmu. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini yang sebenarnya adalah nikmat-nikmat Allah yang wajib kita syukuri, dan kita nak kena sedar betapa Allah tu kasih dan sayang pada kita. Dia yang sebenar bila kita ni, Allah dorong untuk berada dalam majlis ilmu, Allah dorong kita untuk solat berjemaah, Allah dorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Perasaan ataupun kecenderungan kita untuk bersyukur, untuk berada dalam majlis ilmu, untuk membaca Al-Quran, untuk bersedekah, kecenderungan itu sendiri adalah kita kata rahmat daripada Allah. Allah dorong kita ni untuk dia berat kepada mendekatkan diri pada Allah. Dia beristighfar pasal dia sedar akan dosa dia. Kita beristighfar pada Allah itu sendiri adalah rahmat yang Allah bagi, dorongan, taufik pada hati kita, dalam jiwa kita ini. Jadi yang ni yang selalu saya sebut-sebut, tuan-tuan puan-puan, tidak semua orang yang dia akan mendapat kita kata taufik, dia akan mendapat kita kata dorongan sebagaimana yang disebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya selalu bawakan pada tuan-tuan puan-puan, selalu saya sebut-sebut untuk kita muhasabah diri kita masing-masing. Dalam sepotong riwayat saya sebutkan secara mafhum, Allah itu dia memberikan dunia, dia memberikan kemewahan, kesenangan pada orang yang dia kasih dan pada orang yang dia murka. Pada orang yang Allah kasih, pada orang yang Allah murka, Allah bagi je dunia ni. Allah bagi je kesenangan, tak ada apa pun di sisi Allah. Tetapi hidayah, iman, perkara ini Allah hanya beri kepada orang yang dia kasih. Jadi sebab tu dalam bab ni, bila Allah memberikan pada kita hidayah, bila Allah memberikan pada kita iman untuk kita terus beristiqamah dalam mentaati Allah, yang ni adalah tanda-tanda Allah kasih sayang pada kita. Dia mau kita senantiasa dekat dengan dia. Jadi mudah-mudahan dengan kita memanfaatkan, berusaha untuk memanfaatkan kelas-kelas pengajian yang kita hadiri, dan dengan peringatan-peringatan agama ini kita ambil sebagai pedoman dalam hidup kita. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadikan iman kita itu semakin kuat dan semakin kuat. Dalam pelajaran yang lalu, kita menyentuh satu adab berkaitan seorang Muslim, iaitulah adab al-imarah, adab dalam kepimpinan, adab dalam pemerintahan. Secara sepintas selalunya, tuan-tuan puan-puan, apa yang telah kita sentuh dalam pelajaran yang lepas, kita menyebutkan bahawa jawatan, pangkat, kepimpinan yang diberi kepercayaan pada kita, yang ni bukan satu keistimewaan, yang ni bukan satu penghormatan, tapi dia adalah satu amanah, tanggungjawab yang isu ni di akhirat nanti ni Allah akan tanya pada kita. Allah akan pertanggungjawabkan pada kita. Jadi jangan kita silap dalam menilai. Contoh, bila orang lantik kita jadi pengarah ke, CEO ke, bila orang lantik kita jadi pangkat itu, pangkat ini dan seumpamanya, jangan kita anggap yang ni sebagai satu penghormatan yang orang beri, sebagai satu keistimewaan untuk kita nak dapat manfaat keduniaan. Kita nak kena sedar bahawa yang ni sebenarnya adalah tanggungjawab, yang ni sebenarnya adalah amanah yang Allah pikulkan pada kita. Besar kita punya teritori pemerintahan, kepimpinan, besar kita, luas kita punya tanggungjawab yang kita nak kena selia, yang kita nak kena tadbir, besarlah
banyaklah yang akan ditanyakan pada kita. Dan kalau kecil lah sebagaimana yang dipertanggungjawabkan pada kita. Jadi di sini ni kalau kita perhatikan, Nabi SAW menyebutkan, ma min amiri asyaratin illa wa huwa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulan hatta yafukahu al-'adl aw yubiqahu al-jawr. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi menyebutkan tidaklah seseorang ini yang dia memimpin 10 orang. 10 orang ni kita kata kecil lah, kan? Dia tu kita kata pemimpin yang kecil lah. 10 orang je yang dia pimpin. Tetapi dengar tengok Nabi kata macam mana ni. Tidaklah seseorang yang memimpin 10 orang, melainkan nanti di hari kiamat dia akan didatangkan dalam keadaan tangan yang terbelenggu, tangan yang terikat, hinggalah keadilan yang akan melepaskannya dari ikatan tersebut, atau kezaliman yang akan membuat dirinya celaka. Bagi setiap pemimpin. Dan bila saya sebutkan pemimpin ni tuan-tuan perempuan, dia umum. Pemimpin yang taraf, orang kata apa, paling asas, pemimpin apa, rumah tangga kita, pemimpin dalam keluarga kita ni sebagai ayah, kita sebagai suami, kita memimpin isteri, anak-anak tu, kita kata level yang paling asas sekali kepimpinan. Kemudian dia naik sikit, mungkin kita kata pemimpin dalam kita punya kerjaya. Kita jadi bos ke, kita jadi majikan ke, sama ada kita jadi apa, kita kata pengurus, penolong pengurus, apa dia lagi, kita ataupun kita jadi pemimpin dalam organisasi, dalam persatuan yang dipertua ke, pengurusi ke, setiausaha, bendahari dan seumpamanya, jawatan-jawatan yang diberi amanah, kepercayaan pada kita. Naik atas lagi, pemimpin dalam satu-satu qaryah, satu-satu kampung, ketua kampung, JKK, imam contohnya, memimpin dalam kawasan masjid dan yang berkaitan. Naik atas lagi, pemimpin dalam kita kata negeri, pemimpin dalam negara. Setiap manusia yang diberi kepercayaan untuk nak memimpin, maka sama ada keadilan yang akan melepaskan tangan dia daripada ikatan, ataupun kezaliman yang akan membuat dirinya celaka. Jadi setiap kita akan ditanya, dan kita tak boleh lari daripada dipertanggungjawabkan atas pimpinan kita masing-masing. Suami dengan dia punya tanggungjawab, dia akan ditanya. Isteri sebagai suri rumah, walaupun isteri mungkin dia bekerjaya, dia kerja guru ke, nurse ke dan seumpamanya, tetapi sebagai isteri, tanggungjawab dia pada rumah suami dia, harta suami dia, anak-anak, dia juga akan ditanya tentang tanggungjawab yang dia laksanakan. Buat ke tak? Betul-betul jalankan macam bagaimana? Jadi ini antara tuan-tuan perempuan yang kita nak kena sebut apa? Kepimpinan, jawatan, dia adalah satu yang berat. Dia bukan untuk kita nak suka-suka, syok-syok. Pasal tu kadang-kadang kita nak kena ambil beringat kalau tuan-tuan perempuan masuk persatuan ke, masuk kelab apa-apa ke, ataupun koperasi dan seumpamanya. Contohlah bila sampai waktu pemilihan, nak pilih AJK ni, nak pilih siapa pengurusi dia, nak pilih siapa yang dipertua dia, naib yang dipertua, bendahari, setiausaha, AJK, biro-biro dan seumpamanya. Jangan kita suka-suka ikut sedap mulut, angkat tangan tu apa calon nama kawan kita, sebut nama kawan kita, bagi dia tu, bagi dia tu, bagi dia tu, contohnya. Kerana apa? Kita yang duk mencalonkan tu, kita sendiri nak kena sedar, kawan hak kita calonkan ni, dia ni boleh ke buat kerja? Dia ni kita kata karakter dia tu macam mana, sifat dia tu macam mana? Boleh ke pegang tanggungjawab? Sebab lepas daripada pemilihan tersebut, tuan-tuan perempuan, setiap kita akan bertanggungjawab atas tindakan yang kita lakukan. Orang yang dipilih
dia akan mula menggalas, kita kata pegang tanggungjawab tu orang yang mencalonkan. Kalau kita, sebab kadang-kadang tuan-tuan puan-puan, kalau sekadar pengamatan saya, kadang-kadang kita tu sebut nama kawan-kawan kita tu bukan sebab dia tu boleh buat kerja dan seumpamanya, tapi saja kita nak perkenal dia, saja kita syok ni. Lalu bila orang lain semua angkat tangan, dia pun terlantik, dia pun dapat jawatan tu. Tapi lepas daripada tu hilang, ruyuk, tak ada, kita kata apa, dia sendiri tak dapat nak bagi komitmen, tanggungjawab dan seumpamanya. Jadi yang ni, yang kata jawatan, yang kata pangkat, dia perkara yang berat, dia perkara yang besar. Bukan perkara yang kita boleh buat nak main-main sambil lewa. Kita nak perkenal kawan dan seumpamanya. Dia adalah satu perkara yang esok di akhir akhirat nanti ni kita masing-masing akan dipertanggungjawabkan. Jadi ini tuan-tuan puan-puan, bukanlah saya nak menakut-nakutkan setiap kita ni, takut nak pegang tanggungjawab ni, tak hidup ambil tolak tak apa, tolak, tak mau nak pegang, tak mau nak pegang. Bukan. Tetapi saya nak sebutkan bahawa amanah ini kita kena pegang bila orang bagi kepercayaan pada kita, bila orang bagi amanah pada kita, kita pegang dengan nama Allah, kita pegang dengan memohon pertolongan Allah. Kerana itu, sebagaimana yang dah kita sentuh dalam pelajaran yang lepas, Nabi SAW dalam sepotong riwayat, Nabi sebutkan, Nabi peringatkan kita, jawatan yang kita dapat, position yang kita peroleh, pangkat yang kita peroleh, kalaulah diberikan jawatan itu kerana kita yang minta, jawatan tu mai bagi kat aku lah, hampa calon lah aku bagi jawatan pengurusi hani. Contoh, kita dapat satu-satu jawatan tu atas permintaan kita, kita yang suruh orang calonkan kita, undi kita dan seumpamanya. Seandainya kita dapat jawatan tersebut kerana kita yang minta, kita yang mau, kita yang teringin, maka kita tidak akan dibantu oleh Allah dalam kita memimpin, dalam kita mengurus. Semua akan dibebankan pada kita seorang diri tanpa dapat pertolongan Allah. Berat tu. Tetapi seandainya kita diberi jawatan, bukan kita yang minta, orang yang pilih, orang duk tengok, perhati, dia tu boleh ikut, dia tu ni rasa macam boleh kot nak buat kerja, nak pegang tanggungjawab macam ni. Orang yang pilih, kita tak minta pun, kita tak teringin pun, tapi orang yang pilih. Maka bila orang yang pilih, tuan-tuan puan-puan, walaupun dalam hati kita tak takut ni, tak boleh nak jalankan tanggungjawab, berat ni, takut tak boleh nak pegang amanah yang besar ni. Bila orang pilih, peganglah dengan nama Allah, peganglah dengan memohon pertolongan Allah. Sebab Nabi kata, bila sesuatu jabatan itu diberikan bukan kerana permintaanmu, engkau akan dibantu dalam nak mentadbir dia. Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Jadi yang ni yang mana tuan-tuan puan-puan, bila kita kata pangkat, jawatan, bukan saya sebagaimana saya sebutkan tadi nak takut-takutkan supaya kita terus duk pegang jawatan, tak. Jawatan ni yang sebenar, dia adalah satu amanah dan dia adalah satu wasilah, satu cara untuk kita nak memimpin orang bawahan kita. Kalaulah tuan-tuan puan-puan kita jadi pengurus sebuah syarikat, pengurus kedai makan dan seumpamanya, kadang-kadang pekerja-pekerja kita ni, dia bukan jaga pun solat 5 waktu, solat Jumaat, dia bukan ada kita kata kesedaran agama sangat. Tapi bila kita memimpin orang-orang yang kerja di bawah kita tu, ni cukup waktu dah ni, jom kita solat berjemaah. Jadi bila bos yang bawa keluar arahan, bila bos yang bawa keluar perintah, pagi-pagi ni kita ada tazkirah agama dulu 15 minit sebelum kita mula kerja, bagi ada orang kata pengisian rohani sikit. Bila bos yang bawa keluar arahan, semua kena dengar. Mau tak mau, suka tak suka, semua kena dengar. Pasal dia bos. Jadi yang ni yang kita kata, kita guna jawatan ataupun pangkat tu bukan nak suruh orang kipah kita,
puji kita, duk bagi apa kepentingan-kepentingan dunia tu untuk kita, tak. Tapi untuk kita gunakan untuk nak memimpin, membimbing orang-orang yang di bawah kita itu supaya mereka dapat menjadi orang yang mentaati Allah, dekat dengan Allah. Kita kalut-kalut dengan bisnes pun, semayang kena jaga, tak boleh duk tinggal solat. Halal haram kena jaga, kerja kena amanah, kena tanggungjawab. Tak boleh kita duk jual barang hak busuk lah dan seumpamanya bila kita sebagai pemimpin itu. Jadi ini yang mana tuan-tuan puan-puan perkara yang kita nak kena perhatikan. Dan itulah bila kita diberi satu-satu jawatan ataupun kepercayaan, pohonlah pertolongan Allah. Dia memang berat, tapi pohonlah pertolongan Allah supaya Allah bantu kita, supaya Allah pelihara kita daripada kezaliman dan seumpamanya. Dan di sini juga kalau kita perhatikan, sebagai pemimpin ni kita kena senantiasa tak boleh berat sebelah, tak boleh kita kadang-kadang malu Allah. Kadang-kadang bila waktu kita jadi orang biasa, orang tak pandang sangat kita ni, kawan-kawan pun bukan duk heran sangat. Tapi bila kita naik pangkat, bila kita jadi orang yang nombor 2, bila kita jadi orang yang nombor 1, contohnya ada kawan ni main dekat dengan kita, kawan ni main buat baik dengan kita, kawan ni macam ni. Sebagai pemimpin, kita kena senantiasa berlaku adil. Sebagaimana Nabi sebut, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan Allah memerintahkan kamu untuk senantiasa berlaku adil apabila kamu berhukum sesama manusia. Dan keadilan ini, kalau kita perhatikan, Nabi ajak, Allah mengajarkan pada kita dalam surah Al-Maidah ayat 8. Seandainya kebencian kita pada satu kaum, kebencian kita pada seseorang, tetaplah jangan kita berlaku zalim pada dia. Yang mana hak dia, kita bagi dekat dia. Yang mana kita kata habuan dia, kita bagi untuk dia. Dia layak untuk naik pangkat, dia layak untuk kerja begini, kita bagi. Jangan kebencian kita pada seseorang itu, ataupun kita tak berkenan pada dia, tak suka pada dia, kita menafikan hak-hak yang dia ada. Kita menzalimi dia. Sebab perkara ini kok mana pun dia akan diadili oleh Allah. Jadi semoga dalam kita nak memimpin itu, kita dapat senantiasa menjaga keikhlasan kita. Yang ni amanah Allah bagi, tanggungjawab Allah bagi, maka Allah perintahkan kita untuk jalankan dengan sebaiknya. Baik. Seterusnya, ini yang antara adab yang dah kita sentuh dalam pelajaran yang lepas, senantiasa menasihati rakyat dia yang di bawah pimpinan. Maksudnya di sini sebagai pemimpin, kita tengok belakang. Kita tengok belakang yang mana kebajikan mereka, yang mana yang kita kata susah, ada hajat dan seumpamanya. Dan dalam masa yang sama kita mendidik. Kita mendidik masyarakat, kita mendidik orang bawahan kita, yang di bawah pimpinan kita, kita mendidik dia untuk mendekat dengan agama, untuk dia berakhlak mulia, untuk dia jaga tingkah laku dia dan seumpamanya. Pemimpin itu dia jaga belakang. Dan antara kita kata tugas pemimpin ini yang paling utamanya adalah senantiasa membimbing rakyat dia yang di bawah pimpinan dia untuk dekat dengan Allah. Kemudiannya, bila kita ni jadi pemimpin, tuan-tuan puan-puan, bila kita ni contoh jadi dalam organisasi, kita jadi pengurusi ke, yang dipertua ke dan seumpamanya, kita jadi setiausaha bendahari, ataupun di syarikat-syarikat, kita jadi penolong pengarah, kita jadi timbalan pengarah, kita jadi pengarah begini. Sebagai pemimpin ini, sama ada pemimpin dalam kerjaya kita, ataupun pemimpin dalam kita kata negara, negeri, persatuan, ataupun apa sajalah yang kita pegang. Sebagai pemimpin ini, tuan-tuan puan-puan, kita kena jaga dari satu segi, bila orang bagi hadiah dekat kita. Orang bagi hadiah dekat satu syarikat ataupun satu company ke apa, dia bagi hadiah dekat pemimpin, dekat bos, dekat pengarah contohnya, ataupun dekat yang dipertua.
Ataupun dia bagi hadiah dekat isteri pemimpin tu. Isteri yang dipertua dapat hadiah. Contoh, isteri pengurus dapat hadiah. Contohnya. Hadiah yang diberikan, tuan-tuan puan, sebaiknya kita kata bagi kepada organisasi yang kita pegang tu. Contoh, kita berpersatuan sebagai pengerusi, orang bagi hadiah kat kita. Ataupun orang bagi hadiah dekat isteri kita, pasal dia isteri pengurusi. Contohnya, hadiah ni memang orang bagi kat kita, tapi sebaiknya kita serahkan kepada organisasi tersebut. Kita bagi dekat organisasi tersebut, bukan kita ambil sebagai hak peribadi kita. Sebab dalam hadis Nabi kata, al-hadiyah ilal imam ghulul. Hadiah yang diberikan pada seorang pemimpin adalah satu pengkhianatan. Dia ada dalam satu riwayat, satu kisah, bagaimana Nabi SAW ada seorang petugas, ada seorang pekerja. Ada Nabi tugaskan si fulan, dia buat kerja ni, begini. Maka sahabat yang ditugaskan dengan satu-satu tugas oleh Nabi SAW ni, ada orang bagi hadiah khusus untuk dia. Ada orang bagi, kita kata, sesuatu yang khusus untuk dia. Maka lelaki ni kata, yang ni untuk hampa nah semua, hak ni untuk aku, hak ni habuan aku, yang ni untuk aku seorang. Maka Nabi kata, amma bang, pasal apa orang yang kami angkat untuk nak jalankan tugas begini ni, pasal apa dia kata, yang ni hasil kerja kamu semua, dan yang ni hadiah ni khusus untuk aku saja. Jadi Nabi bidah, Nabi tegur kawan ni, pasal apa dia tak duduk saja di rumah mak ataupun ayah dia, lepas tu dia tunggu ada orang nak bagi hadiah dekat dia. Maksudnya yang Nabi nak sebutkan di sini adalah, kalaulah kita tak ada jawatan di tempat tersebut, kalaulah kita tak ada apa-apa pangkat di tempat tersebut, ada ke orang yang saja-saja nak mai bagi hadiah kat kita? Ada ke orang yang, kalau kita ni, kita kata pekerja bawahan biasa, ada ke orang yang nak bagi hadiah kat kita, yang nak teringat dekat kita, yang nak teringat dekat isteri kita? Tak ada. Orang bagi hadiah tu lazim pada orang yang ada kepentingan. Bos, bini bos, anak bos, contohnya. Jadi dalam bab ni, hadiah-hadiah itu sepatutnya kita kata dibalikkan kepada, ni hak organisasi yang ni. Kalau bagi buku ke bagi apa, gunalah untuk kegunaan ramai apa-apa semua kat sini ni. Jadi supaya apa, tuan-tuan puan-puan, sebab kalau kita perhatikan, pangkat yang kita ada disandarkan kepada kelab, persatuan, syarikat, apa yang kita pegang atas jawatan tersebut. Maka segala macam contoh kita kata hadiah ke dan seumpamanya, dia akan balik kepada syarikat ataupun tempat yang kita bertugas itu. Baik, seterusnya dalam kita nak memimpin, yang ni penting tuan-tuan puan-puan. Kita nak kena tengok seorang pemimpin itu sewajarnya dia ada penasihat dari kalangan orang-orang yang baik. Penasihat. Kalau tuan-tuan puan-puan sebagai suami, penasihat kita isteri lah. Isteri tu kena pastikan dia seorang yang solehah, ataupun kita kena bentuk dia, groom dia supaya dia menjadi seorang yang solehah. Bila dia berfikir, bila dia bercakap, bila dia bertindak ikut, kita kata petunjuk wahyu. Yang mana yang boleh, yang mana tak boleh, dia ikut. Betul sebagaimana yang Allah perintah. Kalau kita jadi bos di tempat kerja, orang-orang kanan kita tu mestilah orang-orang yang tunduk taat pada Allah, orang yang soleh. Kalau kita memimpin, contohnya kita ketua kampung, nak tengok siapa orang hak susah ni, hak layak nak dapat bantuan ke apa, orang yang jadi kita punya penasihat, informer, orang yang duk bagi maklumat, mesti orang-orang yang jujur, orang-orang yang tak ada kepentingan peribadi, orang-orang yang tak ada kita kata mai kat aku sikit, tak ada. Dia mesti orang yang kita jujur buat kerja ni dengan amanah. Kalau kata pemimpin negeri, kalau kata pemimpin negara, setiap pemimpin itu kita nak kena pastikan sewajarnya dia senantiasa melihat penasihat-penasihat aku ni lagu mana ni. Hak ni penasihat-penasihat yang duk apa? Yang duk kira nak masuk dalam poket dia ke?
apanya insentif-insentif, apanya ganjaran-ganjaran, atau dia ni betul-betul orang kanan kita yang bekerja, menolong, meringankan beban kita. Dia tolong tengok siapa yang layak, siapa yang layak, siapa yang layak. Dia tak ambil habuan untuk diri dia sendiri. Dia tengok siapa yang layak, siapa yang berhak. Jadi dalam hadis Nabi kata, tidak ada Nabi yang Allah utus dan tidak pula ada seorang pemimpin yang Allah angkat kecuali mereka mempunyai dua jenis teman yang rapat. Satu, teman yang menyuruhnya untuk berbuat baik serta selalu membantunya dalam berbuat baik. Dan satu lagi, teman yang menyuruhnya berbuat jahat serta selalu mendorongnya untuk melakukan tindakan jahat. Orang yang selamat adalah orang yang dijaga oleh Allah. Nabi mengkhabarkan pada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, setiap Nabi, setiap pemimpin, dia ada dua, kita kata teman yang rapat, yang dekat. Dua ni, satu yang jenis bagus, satu yang jenis tak bagus. Teman yang bagus, penasihat yang bagus, dia akan senantiasa memperingatkan pada bos, pada majikan, pada pemimpin. Bos, yang ni macam tak apa nak kena bos, tak apa nak adil ni. Yang ni kalau bos buat waktu ni macam tak kena sikit, macam ni. Jadi pemimpin, penasihat yang baik itu, dia senantiasa menasihati bos dia, majikan dia untuk apa yang betul dengan syariat syarak, sebab sesuai sebagaimana perintah Allah. Tapi kalau penasihat yang tak bagus ni, dia kira buat ikut hawa nafsu lah. Apa yang rasa sesuai, apa yang rasa apa yang menguntungkan, apa yang rasa boleh balik modal kita dan seumpamanya. Jadi yang ni pada hari ini kita sendiri nak kena tengok. Kita sebagai suami dalam kita nak memimpin, hak isteri dia memimpin macam mana pula? Dia memimpin betul tak macam yang kita pimpin itu atas petunjuk-petunjuk syarak. Kalau kita sebagai majikan, orang-orang kanan kita tu, yang kata penolong, pengarah kau dan seumpamanya, depa ni buat kerja okey betul tak? Kadang-kadang yang bos tu jujur, tapi hak orang-orang kanan tu ada ketirisan di situ. Tak jadi juga. Jadi perkara-perkara ini yang setiap kita, bila seseorang itu dilantik sebagai pemimpin ataupun kita sendiri menjadi pemimpin, kita nak kena tengok penasihat-penasihat kita ni yang okey ke, yang tak okey. Jadi tuan-tuan puan-puan ingat lagi tak? Selalu saya sebut kisah bagaimana waktu Umar Al-Khattab dia jadi khalifah. Ada sepotong ayat Quran Allah menyebut khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, bagilah kemaafan, wa'mur bil urfi, perintahkanlah manusia berbuat kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, berpaling daripada orang-orang yang jahil. Umar Al-Khattab bila dia jadi khalifah, dia ada ahli syura dia. Dia ada penasihat-penasihat dia yang terdiri daripada kalangan ulama, orang yang soleh apa semua ni. Dia ada ahli syura dia. Dia nak buat satu-satu perkara, okey, dia bincang, dia mesyuarat dengan depa ni. Maka salah seorang ahli syura kepada Umar Al-Khattab, saya tak teringat nama dia. Salah seorang ahli syura kepada Umar Al-Khattab ni, dia diminta oleh sepupunya. Salah seorang ahli syura kepada Umar Al-Khattab, dia ada sepupu dia ni lah minta kepada yang kata ahli syura ni, hang ni dekat dengan Umar, dekat dengan khalifah, ejah Zat untuk aku nak berjumpa dengan khalifah ni, ejah Zat aku nak buat appointment dengan khalifah, nak jumpa dengan dia apa semua tu. Sebab ahli syura ni kan dia rapat dengan Umar, dia selalu duduk berjumpa apa semua. Jadi ada seorang sepupu kepada ahli syura ni minta untuk boleh sedia satu masa, satu ruang untuk nak berjumpa dengan khalifah. Jadi yang kata ahli syura ni dia cubalah tanya Umar waktu mana yang lapang, waktu mana yang free, ni ada sepupu aku nak jumpa apa semua ni. Jadi bila diadakan pertemuan tersebut, tiba-tiba yang sepupu ni dia pi kata Umar ni
zalim, Omar ni bedak harta, tak adil, macam ni. Dia pergi kata terus ke Omar, bukan tanya pun, bukan selidik pun betul tak betul berita yang dia dengar ke apa, dia kira main hentam ya, main kata terus. Omar Al-Khattab ni khalifah Amirul Mukminin. Jadi Omar ni bila dengar macam ni kawan ni punya ni, Omar kira nak jatuhkan hukuman lah. Tak tahu apa punca, tak tanya dulu apa semua ni, main hentam, main tibai lagu tu ya. Omar nak jatuhkan hukuman. Tetapi yang ni yang kata peranan ahli syura, peranan penasihat yang baik. Penasihat kepada Umar Al-Khattab ni, dia baca ayat yang saya baca tadi. Allah perintahkan khudhil afwa, bagilah kemaafan. Wa'mur bil urfi, perintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, berpaling daripada orang-orang yang jahil. Sepupu aku ni, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, sepupu aku ni bukan orang yang cerdik sangat pun, dia ni orang yang jahil. Jadi Allah perintahkan wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah daripada orang yang jahil. Tak usah duk peduli sangatlah yang orang tak cerdik tu. Tak usah duk peduli sangat apa yang dia kata apa semua ni. Jadi maksudnya bagilah kemaafan. Dia tu bukan ketahuan apa sangat pun. Umar Al-Khattab yang kita kata apa, diberi tanggungjawab sebagai Amirul Mukminin, pemimpin bagi seluruh orang-orang yang beriman, umat Islam. Khalifah ni yang kata Amirul Mukminin ni bukan kita kata, kalau kita kata macam hari ni, bukan menteri besar, bukan Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri ni dia ada negeri-negeri, Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri sana, Perdana Menteri negeri ni. Amirul Mukminin satu empire kita kata kerajaan Islam ni, semua negara-negara, negeri-negeri ni semua di bawah dia. Amirul Mukminin atas sekali tu. Jadi Umar Al-Khattab dia nak jatuhkan hukuman, dia boleh jatuhkan hukuman. Kawan ni memang jenis mulut celupang, mulut tak ada insurans apa semua tu, tak reti adab dan seumpamanya. Tetapi bila Umar Al-Khattab dinasihatkan, diberi peringatan tentang perintah Allah, bagilah kemaafan. Bagi kemaafan. Orang buat salah kat kita apa, bagi kemaafan. Suruh orang buat baik. Berpalinglah daripada orang yang jahil, yang tak apa nak ketahuan apa sangat pun. Jadi Umar membatalkan niat dia untuk hukum kawan tu semata-mata kerana perintah daripada Allah ni. Jadi tuan-tuan puan-puan nampak tak bagaimana peranan penasihat yang baik. Peranan penasihat yang baik dia akan senantiasa kita kata peringat bos dia, bos yang ni macam tak apa-apa nak tepat bos kalau bos buat keputusan macam ni. Jadi penasihat yang baik ni dia bukan jenis yes bos senantiasa tak. Kalau bos tu buat salah, dia tolong peringat. Kalau bos dia ada keliru, dia tolong habang, dia tolong bagi pandangan. Saya rasa macam ni, saya rasa macam ni. Dia tolong bagi pandangan dia. Dia bukan suruh bos buat macam ni. Tapi pada pandangan saya begini. Cuba bos timbang tengok. Betul tak? Kena tak? Jadi dia akan senantiasa jaga, dia akan senantiasa cuba untuk nak bawa bos tu bagi haluan betul, lurus. Jadi kita sebagai suami, isteri tu dia tolong ni, abang ni rasa macam tersilap sikit kot kalau buat macam ni. Abang ni macam tersilap sikit kot. Isteri tolong nasihat, tolong pandu, kot kita terlepas pandang. Bila kita jadi bos di tempat kerja, orang-orang kanan kita rasa macam keputusan ni tak apa nak tepat ni, tak apa nak sesuai. Bila kita sebagai ketua kampung ke dan seumpamanya, penasihat yang baik ni. Jadi yang ni yang kita nak kena tengok. Jangan kita duk syok orang kipas kita, oh ni bagus bos, hak ni bagus bos. Orang kipas kita pun kembang kempeh. Padahal kawan tu dia nak ambil keuntungan saja. Kita tu tak nampak. Kita kata ataupun kita tu jenis tak apa nak alert sangat. Hak ni perkara-perkara yang kita nak kena jaga, sebab kadang-kadang dengan pangkat ni orang mudah nak dapat kesenangan pribadi. Maka kalau pemimpin itu dia tak alert, dia tak beringat bagi elok, kadang-kadang orang ambil kesempatan pada kita tu. Baik, seterusnya bila kata yang pemimpin ini dia kena senantiasa bersikap ramah
terhadap rakyat dia, pimpinan dia. Sebagaimana kata-kata di kalangan para ulama salaf, seorang pemimpin ni sepatutnya dia bersikap sebagai anak terhadap orang yang tua. Kepada orang yang lebih tua, dia jadi anak. Walaupun dia tu pemimpin, memimpin negara, memimpin negeri, memimpin kampung apa semua tu, tapi sebagai pemimpin ni sepatutnya dia tu bersikap sebagai anak terhadap orang yang lebih tua. Hormat, jaga kebajikan, tengok keperluan-keperluan mereka. Kemudian pemimpin itu juga dia jadi saudara untuk yang sebaya dengan dia. Yang sebaya, yang seumur, dia jadi kita kata macam kawan, macam saudara. Kemudian dia menjadi orang tua terhadap anak-anak yang lebih muda. Yang lebih muda pada kita tu, oh ni macam anak-anak aku belakang ni. Jadi bagaimana yang kita nak kebaikan-kebaikan, kebajikan untuk anak kita sendiri, maka kebajikan dan kebaikan yang sama kita nak bagi kepada anak-anak yang lain, walaupun bukan darah daging kita. Pemimpin itu sepatutnya begitu. Senantiasa kita kata lembut, ramah, sayang. Orang kata apa? Kaya dengan kasih sayang. Kaya dengan kasih sayang. Dia tak kira yang sedara sedaging, tak sedara sedaging dengan dia pun dia bagi kasih sayang kepada orang lain, siapa yang di bawah pimpinan dia. Dan dia akan usaha untuk nak meringankan beban-beban orang-orang yang di bawah pimpinan-pimpinan dia. Hak ni sepatutnya yang ada pada diri pemimpin-pemimpin setiap kita ini. Kemudiannya, sebagai pemimpin kita tak boleh mencurigai mereka yang di bawah pimpinan kita. Macam contoh kita bos, kita selalu duk curiga orang kerja kita, depa ni mengelak ni, depa ni jenis duk apa, lena banyak kot, depa ni macam ni. Kita tak tengok pun, kita tak pi periksa, pi kaji apa pun, tapi dalam diri tu selalu memang duk ada sangka buruk, duk ada dah. Sangka buruk pada pekerja, sangka buruk pada orang yang di bawah pimpinan kita, curiga pada mereka, duk teringat hak yang buruk-buruk saja dekat mereka. Kita mau dengan sangka-sangka yang buruk macam tu. Jadi yang ni perkara yang begini ni tuan-tuan puan, Nabi memperingatkan kita, innal amir idza batagha ribah fin nas afsadahum. Apabila seorang pemimpin curiga kepada rakyat dia, bererti dia telah merosakkan mereka. Jadi antara pengajaran dia tuan-tuan puan saya nak sebut, kalau contoh kita sebagai ibu bapa asyik duk sangka buruk je dekat anak, depa ni macam ni, depa ni macam ni, depa ni macam ni. Kita sendiri sebagai ibu bapa tak ada kepercayaan pada depa. Kita sebagai ibu bapa duk nampak hak buruk-buruk kat depa, tak ada guna seduit ni anak ni. Contohnya. Jadi perkara ini tuan-tuan puan dia akan bawa kepada kita kata apa, akibat yang negatif kepada mereka. Sepatut sebagai ibu bapa kita bagi kepercayaan, tapi dalam masa yang sama kita pantau. Bila kata bagi kepercayaan, bukan lepas macam tu. Bagi kepercayaan dalam erti kata kita pantau, kita tengok, kita perhati. Yang mana yang kita kata salah, okey kita cuba bimbing balik, kita pedor balik, kita perelok balik. Begitu. Sama ada pimpinan dalam keluarga, pimpinan dalam kampung, pimpinan dalam kita kata negeri, negara dan seumpamanya, itu. Sebab kita kata apa? Bila antara pemimpin dan yang dipimpin, dia dah ada curiga mencurigai. Dia dah ada apa, saling buruk sangka sesama. Yang rakyat buruk sangka kat pemimpin, pemimpin buruk sangka kat rakyat. Macam ni. Dia akan jadi kacau bilau. Dia akan jadi rosak. Kita kata kepimpinan itu sendiri. Dia setan akan masuk dalam tu dan menimbulkan perpecahan dan seumpamanya. Jadi baik dalam konteks negeri, negara ataupun dalam institusi keluarga kita sendiri, yang ni antara perkara-perkara yang diperingatkan dalam agama kita. Yang kita nak kena tengok, muhasabah balik. Kalau kita yang dalam peringkat keluarga ni, kita kena tengoklah setakat lah ni apa yang dah kita buat, tera mana yang dah kita buat dalam kita nak memimpin anak-anak kita tu, isteri kita. Bagaimana cara yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Kalau di tempat kerja, apa yang dah kita buat. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan
jangan kita ambil mudah perkara ini, sebab setiap perkara yang dipertanggungjawabkan pada kita, kita akan ditanya di akhirat nanti. Dan yang inilah yang suka saya sebut, sebagaimana selalu saya sebut, cuba perhati tengok, muhasabah tengok diri kita. Bila saya baca hadis-hadis ancaman tentang pemimpin yang tidak menjalankan amanah tanggungjawab dia, ancaman daripada Allah dan Rasul, kita berasa macam mana? Kalau kita tak berasa apa? Seumpama kalau orang kata apa, kalau orang cerita tsunami ataupun ribut taufan, dia dijangka akan datang, dijangka akan mai, kita kata di pantai timur dan seumpamanya, kita akan beringat, kita akan ambil, tak boleh ni, kena buat preparation ni, nak kena pergi duduk sana, pergi duduk sini, nak buat apa semua ni, kita ambil beringat. Tapi macam mana bila Nabi memberi peringatan pada kita tentang amanah dan tanggungjawab yang tak tertunai ni, yang mungkin tak tertunai dengan baik lagi, ada compang-camping lagi dan seumpamanya, di mana kita letakkan iman kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebab agama ni kita kena senantiasa duk muhasabah diri. Kalau kita dengar kuliah-kuliah ilmu tanpa kita muhasabah diri, tanpa kita letakkan aku duk di mana dalam konteks ni, dalam tajuk yang kita mengaji malam ni aku duk di tempat hak mana, aku duk di kumpulan yang bagus ke, yang elok ke, ataupun aku duduk di tempat di kumpulan yang kita kata macam banyak buat salah dah ni, macam banyak dah yang kita duk alpa, yang kita leka ni. Hak mana satu kumpulan yang kita duduk? Jadi yang ni perkara yang kita nak kena duk perhati, timbang, supaya kalau kita duduk di kumpulan yang tak berapa nak betul, kita bolehlah duk masih lagi ada peluang untuk bagi betul, bagi elok kedudukan kita tu. Kalau kita tengok macam setakat ni insya-Allah kot gaya tu, tengok tu okey kot. Kalau dah rasa tu macam duduk di tempat yang elok, tak apa, kita tambah baik lagi, istiqamah dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat kita jadikan sebagai amalan. Semoga Allah berikan taufik, hidayah pada kita untuk terus beristiqamah di atas jalan kebenaran. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.